Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Kisah untuk kali ini ialah Panglima-Panglima Perang Datuk Bahaman. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Serangan tentera Inggeris yang pertama di Merpati itu menyebabkan Datuk Bahaman mengisytiharkan perang melawan kerajaan baru. Dengan pengisytiharan itu, maka digabungkan perang Datuk Gajah yang dahulunya terpencil seorang diri di Pulau Tawar dengan Datuk Bahaman di Semantan. Pengisytiharan itu disambut oleh rakyat dengan rasa sukacita. Mereka melompat membawa parang untuk berperang melawan kerajaan baru Pahang itu. Dan orang-orang Melayu dalam dua daerah itu mahu berjuang bermati-matian. Oleh itu, Datuk Bahaman terpaksa mengadakan satu ujian untuk memilih panglima-panglima yang akan memimpin pasukan Bumiputra. Ujian yang sangat penting untuk mencari panglima itu, selain daripada tubuh badan yang sehat, mereka mestilah tahu tentang ilmu cara perang dengan menggunakan senjata buatan Melayu. Pertama, lompat jauh. Sesiapa yang boleh melompat dari tebing ke tebing sungai Semantan dengan syarat ada basinya, iaitu jika sama paras tebing tidak akan dikira. Kedua, menumbuk hingga menembusi tanah busut menggunakan antan kayu dengan syarat mestilah tembus dengan hanya sekali tembus. Apabila lulus dua perkara tersebut, barulah tentera biasa dari Bumiputra dinaikkan pangkatnya. Menjadi panglima-panglima pertamanya adalah seperti berikut. Pertama, Panglima Besar Majid. Beliau adalah orang yang telah lama terkenal dan telah banyak sekali mengikuti Datuk Bahaman berperang. Beliau adalah Panglima Kanan kerana boleh dikatakan banyak pengalaman dan jasa. Kedua, Panglima Raja Awang Ishak. Beliau adalah orang yang berpengalaman dalam peperangan cara Melayu tua dahulu. Ketiga, Imam Perang Yaman. Beliau juga banyak pengalaman dalam peperangan. Keempat, Pahlawan Tayor. Dan kelima, Tok Muda Nor. Keenam, Mat Saleh. Beliau adalah ipar kepada Datuk Bahaman. Ketujuh, Imam Adam. Beliau merupakan ayah kepada Imam Mat Dia yang mencatatkan peristiwa dan memberi bahan sejarah Datuk Bahaman, orang kaya Semantan ini. Ketujuh-tujuh orang ini dilantik oleh Datuk Bahaman menjadi panglima memimpin pasukan Melayu melawan tentera kerajaan baru Pahang yang berada di bawah pentadbiran Tuan Clifford. Batin-batin sakai seluruh pasukan pun turut bersama dalam perjuangan untuk mengusir penjajah Inggeris dari tanah air. Kaum sakai yang dipimpin oleh batin-batinnya itu bersenjatakan panah dan sumpit. Orang-orang Melayu bersenjatakan parang dan ada juga yang memakai senapang hentak dan senapang tumbuk. Dengan senjata-senjata itulah tentera Melayu melawan senjata moden
orang-orang Inggris. Tawaran hadiah dari kerajaan baru Pahang sebanyak 500 untuk menangkap Datuk Bahaman tidak diendahkan. Kerana tiada orang yang berani, malah umpan itu beranak menjadi puluhan ribu untuk belanja membeli senjata dan makanan askar-askar Sikh dan askar-askar Melayu supaya berpaling tada dari perjuangan nasional kepada perjuangan egois mencari kesempatan diri sendiri, yaitu oportunis. Semasa terjadinya peperangan di antara Tuan Hugh Clifford dengan Datuk Gajah, Datuk Bahaman dan Mat Kilau, ramai orang-orang besar telah memilih haluan sendiri, yaitu pertama, berpihak kepada Inggris dengan nama taat setia kepada Raja. Kedua, berpihak kepada pahlawan tiga serangkai itu. Ketiga, berkecuali. Maka pahlawan-pahlawan dan orang-orang besar yang berkecuali itu di antaranya ialah: pertama, Imam Perang Weh. Kedua, Tok Muda Bidin. Ketiga, Penghulu Mat Latif. Keempat, Khatib Ahmad. Mereka golongan yang berkecuali itu berpendapat adalah lebih baik berkecuali dalam soal yang rumit walaupun mereka tidak puas hati dalam segi politik. Mereka tidak mahu dikaitkan dengan tiga pahlawan serangkai yang sedang berperang dengan pihak Inggris. Mereka tetap taat setia kepada Raja, tetapi tidak mahu diperkotak-katik atas nama Raja saja. Pendapat mereka ini sungguh logik dan sehat. Mereka telah memerhatikan apa yang telah berlaku dan yang sedang berlaku. Mereka lebih suka anak-anak buah mereka hidup dalam aman dan damai dan dijauhkan dari malapetaka. Dan dengan itu, mereka mengambil sikap berkecuali. Mereka lupa bahawa punggur jatuh belatuk tumpang mati. Mereka mengambil jalan tengah supaya daerah-daerah mereka tidak diancam. Apa jadinya puak yang berkecuali? Orang-orang besar yang berkecuali dan orang-orang yang dipandang berpengaruh dalam masyarakat, tetapi mereka tidak menyebelahi mana-mana puak pun. Bila perang telah memuncak, maka diadakan undang-undang baru dari kerajaan baru bahawa puak berkecuali ini adalah bersalah kerana tidak menyebelahi Raja. Untuk menjalankan tugas ini, maka telah diperintahkan kepada seseorang yang sanggup untuk menjalankan undang-undang tersebut. Orang-orang Melayu yang pro kerajaan baru dan mempunyai kelebihan dalam menjalankan perintah tersebut atas nama Raja kononnya menjalankan undang-undang itu. Orang besar penghulu bentong iaitu Cik Mat Latif telah dibunuh oleh orang-orang yang tidak dikenali. Sejak dari itu, hak mutlaknya pun telah hilang menurut adat istiadat Melayu yang bersendikan kebudayaan. Ada hukum pula yang boleh diubah dan dipindah walaupun adat istiadat itu berteraskan kebudayaan nasional. Undang-undang yang dibuat berdasarkan kemauan hati dan diri sendiri yang membelakangkan ilmu pengetahuan. Kononnya, itulah undang-undang yang adil dan saksama. Ahmad, beliau juga telah dibunuh atas sebab ditakuti akan berpihak kepada musuh
Setelah beliau dibunuh oleh orang yang diupah oleh kerajaan Bran, maka senanglah hati pemerintah yang tertinggi. Tok Muda Bidin dan iparnya, Imam Perang Weh, juga turut dicari orang. Setelah mereka dijumpai, mereka juga turut dibunuh oleh kaki tangan kerajaan Bran itu. Setelah selesai membunuh orang-orang besar yang berkecuali itu, maka jadilah dua pihak orang-orang besar yang pro dan anti kerajaan Bran Pahang. Dua puak ini masing-masing berjuang di dalam peperangan yang sedang bergolak itu. Mereka yang berkecuali tidak ubah, seperti punggur robo belatuk menumpang mati. Orang-orang besar yang berkecuali telah tamat riwayat mereka, disapu bersih oleh orang-orang upahan kerajaan baru.